Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, untuk tajuk pada hari ini kita akan tengok jujukan ataupun pola nombor ataupun sequel berkenaan dengan janjang geometri. Okey, sebelum ni kita dah belajar janjang aritmetik. So hari ni kita tengok janjang geometri. Okey, kalau awak tengok janjang geometri ni, operasi yang terlibat, okey, ataupun sebelum tu kita tengok simbol. Simbol masih lagi sama iaitu T1 sama dengan A. Okey, lepas tu dia ada T2, dia ada T3. Biasanya kita list apa si T3 je lah. Kalau nak tu pun kita boleh list apa T4, T5, T6. Tidak ada masalah. Okey, cuma kat sini untuk dia ada satu lagi simbol yang pula awak kena tahu adalah R. Okey, apakah yang dimasukkan dengan R? R adalah nisbah sepunya. Okey, R kat sini adalah nisbah sepunya. Okey, nisbah sepunya. Okey, dia beza sikit dengan janjang aritmetik. Okey, janjang geometri dia ada R iaitu nisbah sepunya. Okey, so bagaimana nak cari R? Iaitu T2 bahagi dengan T1 ataupun formula ARM-nya adalah Tn bahagi dengan Tn tolak 1. Okey, kalau dia tidak sama, contohnya kat sini R1 sama dengan R2, maka dia adalah janjang geometri. Kalau R1 tidak sama dengan R2, maka dia adalah maka dia adalah bukan janjang geometri. So ada R1, ada R2. Sama ada R1, R2 itu sama, dia janjang geometri. Kalau tidak sama, dia bukan janjang geometri. So operasi yang terlibat biasanya, kita dah belajar kalau janjang aritmetik, operasi yang terlibat adalah tambah dengan tolak. Tapi janjang geometri, operasinya adalah darab dengan bahagi. Darab dengan bahagi operasinya. So inilah inilah secara umumnya yang perlu awak kena tahu. Yang kedua yang perlu awak kena tahu, dia ada apa? Dia ada Tn. Tn. Tn kat sini iaitu ARN tolak 1. Yang ketiga dia ada Sn. Sebab cikgu nak cepat sikit hari ni. Yang ketiga dia ada, ni nak proven soalan proven ada dalam peperiksaan pertengahan tahun baru ni. Nanti kita lihat. Yang ketiga dia ada apa? Yang ketiga dia ada Sn. Mana Sn? Kat mana Sn? Kita terlepas dah. Tn. Lepas tu dia ada Sn. Sn dia ada dua formula. Sama ada formula ni ataupun formula ni. Dia ada dua formula. Dia ada dua formula Sn. Nanti cikgu brief nanti kita buat notan nanti sebelum tu masuk tajuk ni. Lepas tu dia ada Tn. Ni sama je lah formula ni. Dan yang seterusnya dia ada apa? Dia ada S infinity. Ni special dia. Special janjang aritmetik geometri ada S infinity. So ada 4 perkara lah yang perlu awak kena tahu. Yang lain tu soalan lah. Perbanyakkan soalan. So kat sini lah sebenarnya yang kita kena tahu. Untuk hari ni kita mula dengan apa? Dengan nota dulu. So kita ada janjang. Janjang terbahagi kepada dua iaitu janjang aritmetik. Ni janjang geometri. Masih lagi sama. Janjang aritmetik sebutan dia pun sama iaitu T1 sama dengan A. T2, T3 dan seterusnya. Janjang geometri pun sama. T1 sama dengan A. T2, T3 dan seterusnya.
Nak beza ni. Okey, yang keduanya dia ada apa? Dia ada D. Okey, yang menyatakan dia janjian aritmetik iaitu D. D1 sama dengan D2. Okey, dia merupakan janjian aritmetik. Okey, untuk janjian geometri R1 sama dengan R2. Iaitu dia merupakan janjian geometri. Gitu. Okey. Yang perlu awak tahu kat sini. Okey, so operasi yang terlibat, operasi. Okey, operasi. Kita nak tahu dia. Sama ada dia bertambah ataupun berkurang. Operasi ni adalah tambah dengan tolak. Sini operasi kat sini adalah okey, kita tengok sama ada bahagi. Bahagi ni mungkin dalam bentuk pecahan. Okey, ataupun darab. Okey, operasi yang terlibat. Operasi untuk R ni untuk operasi untuk D. Okey. So masih lagi sama, yang seterusnya adalah sebutan. Okey, sebutan untuk janjian aritmetik iaitu Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okey. So kat sini pun dia ada sebutan kak. Okey, sebutannya adalah Tn sama dengan ARN tolak 1. Okey. So apa maksud D? D kat sini adalah beza sepunya. Okey, beza sepunya. Okey, beza sepunya D adalah apa? Tn tambah 1 bahagi dengan Tn. Sorry. Salah dah bagi-bagi ni. Okey. Kalau awak tengok. Tn tambah 1 tolak dengan Tn. Contoh. Okey, sebagai contoh. T kat sini adalah T2. Mana 1 tambah 1 lah. Tolak dengan T1. Okey, contoh. Okey, kat sini dia ada R iaitu beza sepunya. Beza sepunya. Nisbah sepunya. Sorry nisbah sepunya kat sini Tadi baru pula perkataan nisbah sepunya. Pak ni yang baru ni. Okey, bahasa Inggerisnya. Bahasa Inggeris nisbah sepunya apa? Ni, mana R ni? Ni nisbah sepunya. Okey, common ratio. Okey. So kat sini nisbah sepunya. Untuk soalan ni lebih kepada nota je sebenarnya. Okey, untuk nisbah sepunya dia pakai R. Okey, iaitu Tn tambah 1 bahagi dengan Tn. Okey, sebagai contoh. Okey, R kita boleh tulis sebagai T2. Sebutan kedua bahagi dengan sebutan yang pertama. Okey. So, ini adalah perkara-perkara wajib yang perlu awak kena tahu. Okey, ada lagi dua. Okey, ada lagi dua. Okey, yang sama kat sini. Okey, yang sama kat sini. Yang ada kedua-dua bahagian iaitu ni formula ni. Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Iaitu mencari Tn iaitu hasil tambah sebelumnya tolak dengan hasil tambah sebelumnya tolak dengan 1. Okey. So yang ini ada kedua-duanya. Okey. Maknanya formula ni boleh guna pada belah kiri dengan belah kanan. Tapi pakai T ni pakai Tn ni lah. Ni pakai Tn ni. Maksudnya. Okey, ini boleh guna kedua-dua bahagian. Iaitu Tn sama dengan Sn tambah 1 tolak dengan Sn. Apa maksudnya? Okey, maksudnya contoh. Okey, maksudnya untuk janjam aritmetik untuk cari apabila dia bagi sebutan sepunya sum jumlah sebutan okey, iaitu contohnya nak cari
sebutan yang ketujuh bersamaan dengan hasil tambah sebutan yang ke-8 tolak dengan hasil tambah sebutan yang ke-7. Cikgu buat sini lah. Okey, contoh kat sini. Okey, contoh kat sini. Okey, contoh. Okey, iaitu nak cari sebutan yang ke-7 bersamaan dengan apa? Hasil tambah sebutan ke-8 tolak dengan hasil tambah sebutan yang ke-7. Okey, so sikit. Ini contoh. Okey. So, yang seterusnya cikgu pergi ke SN. Ni SN nota kat sini sebenarnya ada. Okey, kat sini notanya sebenarnya ada. Bagi guna laju sikit bab 5 ni. Okey, ni. Okey, hasil tambah sebutan pertama. Ni hasil tambah sebutan pertama. Dia ada dua Okey, untuk SN, untuk janjian geometri, janjian aritmetik, SN dia adalah N per 2 2A tambah N tolak 1 D. Okey, hak ni yang biasa kita guna. Okey, hak ni yang biasa kita guna. Okey, dia ada lagi dua sebenarnya. Okey, dia ada lagi dua kat sini. Okey, ni pilihan Okey, ni pilihan. Okey, untuk SN pun dia ada dua lagi. Okey, dia ada dua lagi kalau awak ingat ataupun awak ada nota kat sini. Okey, iaitu apa kat sini? Okey, iaitu N per 2 A tambah dengan L. Apa maksud L kat sini? Sebutan terakhir. Okey, sebutan terakhir. Last term. Okey, ni sebutan terakhir lah. Okey, atau daripada sini sebenarnya kita boleh tulis dia sebenarnya sama je. Atau kita boleh tulis, katakan kita nak cari hasil tambah 6 sebutan yang pertama. Okey, sorry. Hasil tambah sebutan yang pertama, contoh 6. Contohnya SN lah. SN sama dengan, okey, sama dengan apa? Kita balik sekejap. Kita balik ni. Sekejap, yang warna hitam ni balik kan? Sekejap. Ni okey, ni balik lah. Okey, kalau ikut dia benarnya boleh je ni. Okey, kalau ikut buku dia gini. Ikut buku. Sorry kita ikut buku lah. Okey, iaitu SN tolak SN tolak 1. Okey, katakan nak cari T7 sama dengan apa? 7 tolak, iaitu sini sama dengan apa? Sama dengan 7 tolak dengan 6. Okey, hasil tambah 7 tolak dengan 6. Okey, ni special lah ni. Ni boleh guna kedua-dua belah. Cuma pakai SM ikut apa yang dinyatakan pada buku lah. Okey, baru perasan sini. Okey, untuk SN kat sini juga boleh tulis sebagai N per 2 A tambah TN. Dia sebenarnya sama je dua ni. Okey, dia sebenarnya sama je. Okey, kedua-duanya. Okey. Tapi yang cikgu paling suka, dua-dua ni pernah masuk dalam peperiksaan. Okey, kedua-duanya pernah masuk dalam peperiksaan. Okey, nanti cikgu cuba cari soalan peperiksaan SPM. Okey. Okey, ini untuk SN. Okey, ini untuk SN. Untuk hari ini, okey, untuk SN untuk janjam geometri. Okey, untuk janjam geometri SN kat sini. Okey, kalau awak tengok kat sini untuk janjam geometri kat sini, kita boleh tulis dia sebagai apa? Dia ada dua ni. Kalau awak tengok buku teks muka surat kat rumusan ni, dia ada dua. Okey, dan dia ada satu special dia. Okey, bab matematik ni kalau kita belajar, mesti ada satu special. Macam semalam siapa ikut
benda log se-index log. Dalam log special dia boleh tukar asal. Okay, dalam indeks bila kuasa dia sama kita boleh faktorkan. Okay, semalam dah bincang dah. Okay, untuk Sn kat sini, okay, dia pakai apa? Dia pakai Sn sama dengan A R kuasa N tolak dengan 1. Okay. Okay, so bahagi dengan apa sini? Bahagi dengan R tolak 1. Syarat dia kat sini mesti ada syarat. Syarat yang pertama, R tidak boleh 1. Kalau 1 tolak 1 kosong. Sebarang benda bagi kosong tidak tarikh. So syarat dia adalah R tidak boleh sama dengan 1. Tak sama 1, dah kira lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dan syarat yang kedua kat sini adalah R kat sini, kalau R duduk kat depan ni, R dia mesti positif. Okey, iaitu lebih besar daripada 1. Okay, mesti positif. Gitu je. Okey, mesti positif. Okey, untuk yang kedua. Okey, untuk yang kedua, Sn lagi. Benda yang sama. Okey, A dia sama, cuma dalam ni dia lain. Ni R kuasa N tau. So ni R kuasa N dia duduk di belakang. Dia satu ni duduk kat depan. Dia tukar gitu je. Satu tolak R. Follow je atas ke bawah. Ni syarat dia sama lagi, iaitu R tidak boleh 1 sama 1. Yang keduanya, kalau sini R positif, yang kat sini adalah R negatif. Iaitu R lebih kecil daripada 1. Okey? Okey, negatif. Kalau tak negatif pun, mungkin dia dalam bentuk apa? 1/3. Itu. Okey, dan seterusnya. Okey, dan seterusnya. Awak tengok, buku dia buat modulus kat sini. Tak apalah, kita buat modulus kat sini. Inilah dia sentiasa positif. Tapi kurang daripada 1. Okey. Hari ni mouse dah gerak lah. Tak tahu apa. Dia beli baru buat. Okey, boleh dapat kat sini. Okey, yang seterusnya. Okey, baru kita pergi kepada soalan. Cikgu pilih je lah beberapa soalan untuk hari ni. Okey, untuk hari ni. Yang lain tu cikgu harap awak boleh buat apa? Awak boleh buat latihan nanti. Okey, awak boleh buat latihan nanti. Okey, sebagai contoh hari ni, kita tengok beberapa soalan. Okey, jangan lupa tolong buat. Okey, tolong buat apa? Tolong buat latihan. Okey, tolong buat latihan. Okay, latihan terutama buku nilam. Kalau dah buat, terpaksalah cikgu buat lagi. Nanti cikgu post dalam grup. Okey, tengok yang seterusnya. Okey, tengok yang seterusnya. Tak tahu buat apa hari ni. Mouse buat malam okey je malam. Okey. Ajar. Okey. Okey, tengok yang seterusnya. Pakai manual ya. Okey, so siapa yang mau masuk tu tolong tulis nama untuk kehadiran pada pagi ni. Pagi ni kena tulis nama. Nanti senam. Okay. Okay, yang ini awak boleh baca sendiri. Okay, cikgu 5.6 pun awak boleh baca. Buat macam hari tu buat satu. Okay, cikgu nak pergi ke soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Ya Allah, apalah mouse ni. Biasanya okey je. Okay, sekejap ya.
Okey, ada apa-apa nak tanya? Cikgu tutup dulu sekejap. Cikgu nak ni. La ilaha illallah. Ni masalah teknologi ni. Teknologi, bila ada masalah dia tidak boleh. Terutama cikgu ni kan reti sangat pun teknologi kan. Okey, kalau tengok kat sini sekejap ya. La ilaha illallah. Kesud tak gerak. Tak ada gitu je. Ni nak suruh pergi beli baru ni. Ada mouse spare ada kat sekolah. Okey. Ya. Okey, soalan latihan ni cikgu suka. Okey, cikgu suka. Sebab apa? Dia adalah situasi. Okey, semua awak kena bola. Okey, semua awak kena bola. Okey, untuk soalan ni semua orang. Tak kira lah bola sepak ke, bola jaring ke, bola apa ke, janji dia bola kat sini. Okey. Tak kira lah bola apa-apa. So, janji dia bola kat sini. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebiji bola yang dilatun ke lantai. Okey, ketinggian latungan bola yang paling besar ialah 3 meter. Maknanya ketinggian dia latung, dia tahu latung kena. Bukan titing titing. Titing bahasa titing tu titing bola. Latung ni latung bola, dia bam bola. Okey. Ketinggian setiap latunan ialah sebanyak 95%. Okey, 95% daripada latunan sebelumnya. Pada latunan keberapakah kali pertama? Tengok, ia menggunakan perkataan kali pertama. Okey, kali yang pertama, apa kat sini? Kali yang pertama ketinggiannya kurang daripada 1 meter. Kurang bermaksud apa? Ni simbol dia kurang. Kurang daripada 1 meter kat sini. Okey, kalau kita tengok kat sini, ketinggian yang paling besar, katakan ketinggian yang paling besar kita ambil T1. T1 sama dengan apa? A sama dengan 3. Nampak? Okey. Setiap lantunan ialah sebanyak 95%. Tengok 95%. Apa maksud 95%? 95 per dengan 100. Operasi apa ni? Operasi bahagi. Kalau kita tengok nota kita adik, cikgu dah kata dah. Okey. Okey, kalau kita tengok nota kita kat sini. Okey, untuk janjam, ya Allah. Okay, untuk janjam geometri, untuk janjam geometri, operasinya adalah bahagi dengan darab je. Kita nak tahu. So kat sini operasinya bahagi ya. Ni adalah orang panggil dia operasi bahagi. Okey. So dia guna perkataan kurang. Ni kurang maknanya. Kurang. Okey, kurang kat sini. Okey. So kita dah tahu. Okey, ni cara nak jawab lah. Katakan cikgu nak jawab soalan ni. Biasalah. Cikgu tulis dulu apa? Cikgu tulis dulu tajuk dia, iaitu latihan diri 5 pukulahan. Okay, 5 pukulahan berapa ni? Okay, 5.6. Okay, 5.6. Okay, iaitu 5.6. Soalan nombor 2. Okay, apa yang kat sini? Okay, kalau awak tengok kat sini, T1 dia sama dengan A. Sama dengan 3. Nak tulis unit pun boleh, tak boleh tulis pun tidak ada masalah.
Okey, nak tulis unit pun boleh, tak mau tulis pun tidak ada masalah. Okey. So, apa yang berlaku kat sini? R. Sebab apa R? Sebab kita tengok kat sini dia adalah 95%. Dalam bentuk pecahan sebenarnya, bahagi lah. Iaitu 95 per dengan 100. Okey, kalau cikgu akan buat apa? 0.95. Okey, selesai dia situ lalu. Senang. Okey. Okey, selesai situ lalu senang. Okey, yang seterusnya kita nak tahu soalan ni nak SN ke nak TN? Kita nak tahu situ. Okey, kita nak tahu situ soalan ni nak SN ke nak TN. Cikgu dah tahu kenapa masa ini buat A. Malan okey. Okey. Okay. Okay, kita minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, dia kata kat sini, pada lantunan. Dia menggunakan perkataan lantunan. Kalau kita tengok, kalau kita tengok bola ni katakan sini T1. Kan kita, kalau kita lepas bola kan, ia neting lah. Mula-mula ia neting gini lah. Gini, kau lama, ia berhenti, betul tak? Ni, kalau belajar dalam fizik, dia panggil simple harmonic ni. Simple harmonic. So, kat sini, let's say kat sini ke sini adalah 3. Semakin lama dia berukuran. Ni T1, T2, T3, T4. Kalau kita tengok pada lantunan keberapa, ini menyatakan bahawa adalah TN. Kalau SN biasanya dia guna ayat apa? Sebut hasil tambah. Hasil tambah. Ataupun jumlah. Okey. So kat sini pakai TN. Iaitu pada lantunan keberapakah? Okey. Kali pertama ketinggian kurang daripada 1 meter. So kat sini pakai TN sebenarnya. Okey. So kita dah tahu dia apa? Kurang. So kat sini soalan nak TN. Okey. Ingat bila dapat soalan kita bedah siasat dulu. Okey. TN dia kurang. Okey, kurang apa? Dari 1 meter. Daripada 1 meter. Okey, bila dapat macam ni, apa yang perlu buat? Ini ayat dia lah. Kita buat dalam bentuk matematik. Kurang bermaksud TN dia kurang daripada 1 meter. Okey, kurang daripada 1. Ini untuk kali yang pertama kali yang pertama. 1 meter ni, cikgu padang unit dia. Okey, kalau tak padang, jadi takut bolok nak kira. Okey, so TN kat sini, sebabkan dia, kita dah kata dia adalah janjang geometri, maka TN kat sini kita pilih dia sebagai AR kuasa N tolak 1. Okey. So kat sini kita buat A berapa A? A dia dah bagi 3. A dah bagi 3, betul? Okey, so 3. R berapa? 0.9. Okey, N tolak 1. Lebih kecil daripada 1. Tengok kat sini, perasan tak kat sini? Tiba-tiba soalan janjang kita masih lagi guna log. Kita guna log ni. Nanti kita guna log. Log 10 log asas 10. Okey, log asas 10 senang sebab ada kalkulator hitam, kalkulator putih, log asas 10 senang. Okey. So 3 darab pindah bahagi. Okey, so cikgu buat satu-satu. Takut semalam dia boleh ikut kelas seindeks dan log. Nah, ni dia apply dia. 1/3. Okey, 1/3. Okey, so logkan kedua-dua belah. So cikgu logkan sebelah kiri. Okey. Sebab apa cikgu tahu log? Sebab dia indeks.
Indeks ni kalau kita tak boleh selesaikan menggunakan kuasa berapa-berapa, kita tukarkan dia kepada log. Tu tips dia. Ni adalah log 1/3. Log, kalau cikgu tulis log hak kosong ni bermaksud log asas 10. Okay. Kalkulator awak, kalau siapa kalkulator warna hitam, memang asas 10 dah. Okay, so N tolak 1 ni pergi ke depan. Ni keistimewaan log. Iaitu kuasanya kita boleh mari ke depan. Indeks tak boleh. Log boleh. Contohnya indeks 3 kuasa 2. Kita tak boleh tulis 2, 3. Tak boleh. Ni tak boleh. Kalau log, contohnya log 3, 2. Kita boleh tulis sebagai 2 log 3. Ni keistimewaan log. Okay, berbanding dengan indeks. Ingat benda yang kita belajar ni mesti ada istimewa. Okay, mesti ada istimewa. Oh, lupa nak cover keistimewaan. Janjang satu lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Sebut istimewa baru ingat. Sini dia ada satu lagi keistimewaan. Okay, dalam janjang geometri dia ada istimewa. Yang satunya R. R sama ada lebih besar dari kosong ataupun lebih kecil daripada satu. Sorry, lebih besar dari satu ataupun lebih kecil dari satu. Satu lagi keistimewaan dia ada S infinity. Dia ada S infinity. Lupa nak cover. S infinity. Okay, iaitu apa? Siapa ingat S infinity? Siapa buat dah ulang kaji? Ada seorang buat tolong buatlah. Okay, awak buat, awak dapat. Okay, awak dapat. Okay, so apa S infinity? Iaitu S tidak terhingga yang panggil, iaitu nota tinggal asa. Kalau R duduk belakang ni macam biasalah, iaitu R tidak boleh kecil daripada 1. Dia modulus kat sini. Okay, sini tinggal. Dia ada special. Setiap kali yang kita belajar ni mesti ada special. Contohnya kat sini log. Okay, kita sambung balik log kat sini. Okay, kita sambung balik log kat sini. Sebab hari ni masalahnya mouse tidak boleh guna ni boleh guna, pen ni boleh guna. Okay, N tolak 1 ni mari ke depan. Mari ke depan ni jadi apa? Ni istimewanya log berbanding dengan indeks. Okay, dia boleh mari depan. Okay, istimewanya log kat sini lah. Lepas tu buat apa? Ni nampak darab. Pindah jadi bahagi. Tengok masih lagi pakai buat math ataupun kubah dadatul. Okey, kalau semalam sini awak kata cikgu kubah dadatul. Ya. Okey, tu kubah dadatul. Okey, iaitu N tolak 1. Kat sini akan jadi log. Log kat sini pakai log 10 Okey, bahagi dengan log 0.95. Okay, cikgu kurungkan ni. Senang. Okay, nanti awak nak tekan kalkulator senang je. Iaitu awak kurungkan yang atas. Lepas tu awak tekan bahagi, awak kurungkan yang bawah. Okay, tidak ada masalah. Okay, kalau awak rasa, sebab biasanya pelajar ni, bila dia kurungkan, kalkulator berbeza-beza. Kadang-kadang salah setup dan sebagainya. Baik kurungkan. Kalau melibatkan operasi bagi, baik kurungkan. Okey, bila awak tekan kalkulator, okey ni kalkulator yang bersama dengan cikgu. Okey, so awak tekanlah log. Okey, tekan bahagi. Okey, ada nak share ke jawapan dengan cikgu berapa dia boleh? Ada. Okey, so kat sini dia adalah 21.42. Ingat jawapan mesti ambil 4 ke buat T. Okay, so N tolak 1. Pindah kat sini dia akan jadi apa? Dia akan jadi 22.42. 22.42. Kita kena tengok istilah N. Okay. Kejap ya. Kat mana cikgu silap? Oh, sekejap. Sekejap Oh. Okey, sebelum gini cara dia. Okey. Cikgu padang tu. Gini.
Silap cikgu biasanya cikgu kira dulu kat atas ni. Okey, cikgu kira dulu kat atas ni. Maafkan. Allahu Akbar. Masalah. Berat sungguh hari ni mas. I kena gidik ewa pula sekarang. Cari mouse wire ni ada tali lah senang. Urus sikit. Tak boleh hilang padang ni. Sekejap Okay, untuk lock ni cikgu lupa. Cikgu Okay, dah. Untuk lock ni, okay, bila awak tekan, okay, katakan awak tekan ni. Okay, cikgu lupa. Sebelum awak nak kira ni, lock ni awak tekan tu. Okay, kalau awak tengok lock 10, 95 ni awak ambil part ke berhenti je. Iaitu negatif 0.022. Okay. Okay, kalau kat sini iaitu 0.0223 kat sini. Betul tak? Okay. 0.00223. Okay, kalau awak tengok lock 1/3 kat sini. Okay, ni untuk lock baiknya awak tekan dulu lock. Okay, so kat sini awak dapat apa? Negatif 0.4771. Ingat, bila lock, pastikan apa yang kita nak cari sebelah kiri ni tidak boleh negatif. Contohnya gini negatif X sama dengan 6. Contoh. Okay, so X sama apa? Negatif 6. Betul tak? Sebab apa jadi negatif 6 ni? Sebab X ni kita tak boleh jadi dia negatif. So kita pindah ke sebelah mana? Sebelah kanan. So ia jadi 6. Okay, 6 ni pindah ke sebelah kiri jadi apa? Negatif 6. Okay, ni dia punya cerita dia. Okay, dia punya cerita dia duduk situ. Okay, dia punya cerita dia duduk kat situ. Okay, so kat sini, kalau awak tengok kat sini, okay, cikgu padam. Okay. Tengok kat sini, kalau awak tengok kat sini, sebelah kiri itu adalah negatif. Sebelah kiri ini adalah negatif. So, negatif pindah ke sebelah kanan. So, yang ni negatif pindah sebelah kiri. So, kat sini akan jadi apa? 0.4771. Yang sebelah kiri ni pindah. Dia akan dapat apa? N tolak 1. Pindah kedudukan pindah. Iaitu dapat apa? 0.0223. Tengok, kedua-duanya positif. Tak apalah. Tapi janji apa? Janji yang N tolak 1 bahagian ni adalah positif. Okay, so kat sini adalah N tolak 1 sama dengan 0.4771. Okay, 0.0223. Okay, bila jadi macam ni. 0.223. Bila jadi macam ni, awak akan dapat apa sini? Iaitu 21.40. Okay, 21.4. 21.39. Ada bunda ada bunda kat sini. So 21.39 kat sini N tolak 1. Okay, N tolak 1 kat sini. Okay, seterusnya pindah ke sebelah kanan jadi 22.39N. Okay, sebelum nak pergi lebih lanjut, awak kena tahu. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan N? Okay, N adalah bilangan. Okay, N adalah bilangan. Okay, N adalah bilangan. So, N kat sini merupakan bilangan. Okay, apa maksud bilangan? Bilangan tidak boleh titik perpuluhan. Okay, so bilangan tidak boleh titik perpuluhan. Sebab ni bilangan N tolak 1. Bilangan tolak 1. N, syarat N
Dia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dan tidak boleh pecah atau titik pulang. So N yang lebih tepat kat sini adalah M bersamaan dengan 23. Okay, N sama dengan 23. Okay. Kalau cikgu, kalau student-student cikgu, kalau soalan periksa, awak boleh cek sebenarnya. Okay, awak dah dapat N sama dengan 23, betul? Okay, so awak buat cek. Okay, cek kat sini awak boleh buat pada apa? Okay, pada kertas soalan awak. Okay, pada kertas soalan awak. Awak boleh buat pada kertas soalan awak. Ya Allah, tak tahu kenapa mouse tidak boleh. Tidak boleh, biasa pakai mouse. Dia tak buka juga dah. Okay, so tidak ada masalah, kita abaikannya. Okay, katakan awak nak check. Awak nak check. Okay, awak dapat apa tadi? Awak dapat 22 dengan 23. Tak tahu. Awak buat check je. Check apa? Awak tulis je pada kertas jawapan awak. Okay, awak tulis je. Check. Iaitu N sama dengan 22. Katakan N sama dengan 22. Okay, awak masuk ni lah. T22. Sorry, jauhnya. Okay, masuk je ni lah. Okay, iaitu apa lagi? Yeah. Okay, iaitu T22. Okay, sama dengan 30.95. Okay, 22 tolak 1. So, jadi 21. Okay, so kita tengok berapa hasil dia kat sini. Ada mouse lebih tak kat kopi awak? Mouse ada tali tak apa? Okay, so 0.95. Okay, puasa 21. Dapat saya buat di DIY kejap. So kat sini awak akan dapat apa sini? 1.022. Kalau N22. Kalau awak ambil N23. Okay, so jadi T23. Awak akan dapat 20.95. 23 tolak dengan 1. Jadi 22 lah sini. Okay, so kat sini awak akan dapat apa? Nak check dia gitu. Matematik sebenarnya boleh buat checking balik. 0.97. 06. Okay. So yang mana lebih tepat? Yang mana lebih tepat? Okay. Yang mana lebih tepat? Kita tengok pada soalan. Ya Allah, mouse ni pun. Mouse lebih ngerang. Okay. Dia kata apa? Kurang daripada 1 meter. Kurang daripada 1 meter. Yang ini lebih. Okay, ni lebih daripada 1 meter. Ni lebih. 1 meter. Yang ini. Yang ini kurang daripada 1 meter. So, ni lah jawapan dia. Ni kita nak buat semakan. Tidak ada masalah. Boleh buat semakan. Okay, boleh buat semakan. Okay. Okay, so harap jelas lah kat sini. Okay, harap jelas kat sini. Masuk. Okay, harap jelas lah kat sini. Okay. Yang seterusnya. Okay, tengok yang seterusnya. Cikgu pilih lagi beberapa soalan. Okay, yang ini awak boleh baca kat atas dia. Okay, cikgu pergi ke soalan yang seterusnya adalah soalan ni. 5.7. Okay, 5.7 soalan ni. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Okay. Soalan nombor 2 ni nak mudah. Okay, siapa boleh?
Soalan nombor 2 ni dia nak apa? Apa volunteer nak cuba? Okey. Soalan nombor 2 ni cikgu nak suruh fikir dulu sekejap. Sementara mouse cikgu ni tak tahu. Kita try mouse dulu. Naik dah pula. La ilaha illallah. Okey. So kita pergi ke soalan nombor 2. Sekejap Dah hilang lah pula. Teknikal betul lah. Yang hilang tu apa dia? Okay. Okey, tengok soalan nombor 2. Okey, cari bilangan. Tebeng ke bawah sini. Bilangan. Okey, soalan dia nak cari bilangan kat sini. Tebeng dia kata kat sini. Okey, kalau bilangan apa simbol dia? Tn. Okey, apa simbol dia? Iaitu Tn kat sini. Okey. La ilaha illallah. Jadi ni. Okey, cari bilangan sebutan. Cari bilangan sebutan jika hasil tambah. Hasil tambah. Okey, kat sini bermaksud apa? Kat sini bermaksud T1 ataupun A. 700 ni maksud dia apa? T2. 140 ni maksud apa? T3. Okay. So bagaimana nak cari up? T2 bahagi dengan T1. Dia kata jika hasil tambah. Ni hasil tambah. Hasil tambah. Sini adalah hasil tambah. Cara nak baca dia. Okay, cara nak baca dia. Okay. Dia nak tahu cari bilangan sebutan. Dia suruh cari berapa nilai N kat sini. Okay. Okay, tengok soalan berdua. Aduh. Sekejap Cikgu tak boleh pakai mouse. Aduh, sakit. Dah. Cari mouse baru ni. Okey, ada yang dapat buat ke? Caranya adalah soalan dia cari sebutan. Soalan dia nak N lah. N yang ke berapa? Okey, diberi apa? Diberi T1 sama dengan 3,500.
Okey, yang ini A lah. Okey, T2 adalah 700. Biasanya cikgu listkan sampai T3 je. Sama dengan apa? 140. Dia kata apa? Jika. Dia menggunakan perkataan jika dia. Jika adalah syarat. Okey, syaratnya apa? Hasil tambah iaitu apa? SN sama dengan 4,236. Okey. Ni maklumat yang diberi. Ingat, bila maklumat yang diberi, yang pertamanya daripada maklumat kat sini, kita boleh cari R. R sama dengan T2 bahagi dengan T1. Okey. T2 700. Bukan tolak bahagi. Okey, bahagi. Okey, T1 adalah 3,500. Okey, awak kecil lah kat sini. 7 dengan 35, 1/5 lah. So, 1/5. Okey, sekarang ni 1/5. 1/5 ni kalau kita tengok tadi, kita ada dua. Kita ada dua apa? Kita ada dua formula. Okey, kita ada dua formula. Okey, nak guna formula ni ke nak guna formula ni? So, kita tengok R kita adalah 1/3. 1/3 sinilah. Sebab apa? Sebab R dia lebih kecil daripada 1. Guna formula yang kedua, yang tengah ni. Okey, yang tengah ni. Okey. Okey, so kat sini. Okey, kalau awak tengok R cikgu adalah 1/5. Iaitu R modulus lebih kecil daripada 1. Maka SN yang cikgu nak pilih adalah A 1 tolak R kuasa N. Okay. Ni biasanya pelajar dia keliru, tak tahu nak guna hak mana. Kalau salah guna, terbalik nombor awak akan dapat. Hak terbalik nombor ada masalah lagi. Hak salah terus tu masalahnya. So, R dia adalah kurang daripada 1. Kurang daripada 1 lah. 1 bahagi dengan 5. Okay, awak tekan je. 1 bahagi 5, kalkulator awak akan dapat apa? 0.2. Okay, kalkulator awak dapat 0.2 kat sini. Okay, so masuk je. Okay, maka kat sini SN, cikgu ulang balik, iaitu 4,236. Okay, 4,236. Okay, so SN nak pakai apa? Nak pakai yang ni lah. So nilai A. A adalah 3,500. Okay, 1 tolak. R berapa R? R adalah 1/5 kuasa N. Tutup kurungan. Okay, lepas tu bahagi. 1 tolak 1/5. Okay, sama dengan berapa sini? 4, 2, 3, 6. Sampai kat sini ikut pengalaman cikgu lah. Okey, berdasarkan pengalaman cikgu, ramai pelajar kat sini yang boleh buat. Bila dia alih, awak panggil algebra kat sini. Dia alih ke sini, tak boleh. So cikgu ajar dulu. Cara cikgu biasanya cikgu suruh hak bawah ni pindah ke sebelah kanan. Okey, awak tekan tu 1 tolak 1/5. Awak kena dapat apa? 4/5. So kat sini 3,500. Okey. 1 tolak 1/5 kuasa N. Okey. 4, 2, 3, 6. Okey. Awak dah kira 1 tolak 1/5 ni awak akan dapat 4/5. Kat sini adalah 4/5. Biasanya kat sini kalau pelajar melibatkan pecahan, masalah hokmah. Okey, masalah sokmah nak selesaikan. Okey. Lepas tu selesaikan sebelah kanan. Okey, selesaikan sebelah kanan. Okey, banyak kurungan, cikgu buang je lah kurungan ni.
Okey. Sesar dulu sebelah kanan. Darab dengan 36. 4236. Okey, awak dapat apa sini? Awak dapat 3388.8. Okey. Lepas tu bahagi pula dengan berapa? Bahagi pula dengan 3,500. Okey. Cikgu buat satu-satu. Okey, cikgu buat satu-satu kat sini. Okey, cikgu kata dah. Okey, berapa jadi kuasa 2 ni? Ni kuasa N. Okey, kuasa N kat sini. Cikgu kata dah, benda yang kita nak cari tidak boleh negatif. Nampak tak negatif depan ni? Pindah ke sebelah kanan. So, kat sini adalah 1 tolak 3388.8. Okey, bahagi dengan 3,500. Okey, sama dengan apa? Sama dengan 1/5 kuasa N. Okey. Yang ini awak selesai, awak tekan je kalkulator. 1 tolak angsa. Sorry. 3388.8 bahagi dengan 3. Okey. So kat sini awak akan dapat 139 per dengan 4375. Cikgu dah buat titik perpuluhan sebab titik perpuluhan panjang Okey, so buat dalam bentuk pecahan dah senang. Okey. Bila buat dalam bentuk pecahan, cikgu lockkan. Cikgu dah kata dah macam tadi lah. N mari ke depan. Sebelah kanan dia jadi lock betul. Lock pakai lock 10. So lock 10 awak check dulu. Okey. Lock 10 1/5. Lock asal 10 1/5. Okey. Bila lock sebelah kanan, sebelah kiri pun kena lock juga. Check dulu nilai dia. Positif ke negatif? Check dulu nilai dia. Okey, kalau sebelah kanan. Okey, dapat negatif 1.4980. Okey, kalau sebelah kanan. Okey, log 10, log alsa 10. Awak dapat negatif betul tak? Negatif 0.6990. Nampak tak? Okey. So cikgu dah kata dah, bila log tekan dulu kalkulator, tengok negatif ada belaka dua-dua. Okey. So tidak ada masalah lah sebab negatif sebelah kiri dengan sebelah kanan ataupun awak nak pindah pun boleh, tidak ada masalah. Awak kata awak nak pindah, pindah je. Ada pelajar tu dia kata cikgu saya nak pindah, pindah je lah. Sebenarnya dia boleh cross kat sini. Cross gini. Tapi cikgu takut ada yang tersilap. So pindah je lah senang. Okey, pindah je senang. So pindah dia akan jadi 4980. Maka nilai N bersamaan 1.4980 bahagi dengan 0.6990. Okey. Okey, maka nilai N kat sini 4980 bahagi ya betul. Kat mana cikgu silap? Ada silap sini. Log 1/5. Log 1/5 betul dah. Oh, 0. Kat atas ni silap Sekejap 1 tolak 1/5. Okey, darab 4236. .338, lepas tu bahagi dengan 3500. Kat sini cikgu silap. Okey.
Kejap 3388.8 bahagi dengan 3500. Okey. Satu tolak asa. 0.31. La haula wala kat mana cikgu silap ah? Siapa boleh detect kat mana cikgu silap? 4236 tu dah 42. Cikgu tahu cikgu silap mana. Cikgu silap salin soalan 4268. 4368. Ni yang berlaku pada cikgu ni. Iaitu sini cikgu silap 4268 sepatutnya. So cikgu harap dah buat Excel awak jangan jadi gitu. 4268. Okey, sini pun sama 42668. Matematik silap 2 nombor salah belaka. Nak jadi asbab pada hari ini, nak khabar-khabar. Kalau salah salin soalan, kemungkinan tak dapat apa-apa. Kemungkinan. Okey, kemungkinan. Ya. 4368. 43 43 pula. Maknanya daripada awal dah salah. 3 nombor salah. Terima kasih. 4368. Okey, so sini 4368. 3 nombor salah. 10%. Ni nak marah sebab emas kot tak gerak ni. Payah scam. Sebab cikgu tak apa pandai nak guna pensel ni. Okey. Okey, cikgu ulang balik. 4368 darab 4 bahagi 5. Okey. So kat sini dapat 3494.4 bahagi dengan 3500. Itu je. Okey. Lepas tu ni pun salah jadi. Ni pun salah. Okey, hasil ni pun salah. Kemungkinan hasil ni pun akan jadi salah. Okey. So sini adalah 3494.4 3500. Okey. Okey, 3494.4 3. Okey, so sini akan dapat 1/625. Okey, 1/625. Okey, lepas tu awak tekanlah kalkulator. Okey, tekan jari kalkulator. Okey. Log asas 10 625. So kat sini awak dapat negatif. Sini dapat negatif 2.796. Okey. So kat sini dapat 2.796. Bahagi 0.6990. Okey. So 27.96. Okey. 27.9 2.7 bahagi 0.699. Okey. So sampai kat sini last kali awak akan dapat N sama dengan 4. Okey. Tu dia. Okay, let's say lah awak kira-kira awak dapat 3.99999. Kalau tengok asal ni cikgu kira dapat 3.999 lebih lah. So ingat nombor N integer. Okay, so N adalah 4. So bilangan sebutan dia adalah 4. Okay, kalau awak tak percaya, okay, kita boleh check. Kita boleh check. Okay, nak check mana? Nak check dia gini. Okey, nak buat semakan. Okey, katakan nak buat semakan kat sini. Okey, sekejap ya. Okey, nak buat semakan kat sini.
Okey. Nak buat semakan. Okey. Katakan nak buat semakan. Cek balik ni awak buat lah kat mana-mana. Awak tak buat sini, awak boleh buat di muka surat lain. Boleh. Tapi awak garis lah sikit kan. Awak garis sikit. Okay, kalau cikgu, kalau kat sini awak perasan cikgu hasilkan menggunakan pen berwarna lain. Okay. Okay, so kalau awak tengok T1 adalah apa? 3,500. T2 sama dengan apa? 700. Betul tak? T3 sama dengan apa? 140. Okay, berapa nilai R yang kita kira tadi? Nilai R 1/5 dia. 1/5 ni Okay, so T4 sama dengan iaitu apa? 3,500 darab dengan 1/5 kuasa 3. Okay. So, tekanlah kalkulator. Okay, kuasa 3. So, kat sini awak dapat 28. Okay, awak dapat 28. Okay, so dia kata apa? S4. Apa maksud S4? T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. So, kat sini 3,500 tambah 700 tambah 140 tambah dengan 28. So, adakah jawapan yang cikgu Sadoh kira tadi? Tulis tadi. 4,368. So, terus tambah belaka. Okey, tambah 700, tambah 140, tambah dengan 28. So, awak akan dapat apa? 43,068. Yang Sadoh kira. Tulis tadi. Okey, so betul lah maknanya. Maknanya S4. Okey, S4. Okey, iaitu T1, T2, T3 dengan T4, awak akan dapat 4,368. Okey, cara nak semak dia. Okey, cara nak semak dia. Okey. Okey, kita cuba lagi cari satu lagi soalan. Okey, soalan nombor 3 ni cuba buat sendiri Okey, satu lagi soalan S infinity. Okay, S infinity. Okey, yang lain cuba buat Yang lain cuba buat. S infinity suka mana? Okey, contoh dia boleh baca ni redundant 0.5636 Okey. Yang ini yang kita jumpa dalam tajuk apa gitu? Dalam tajuk cert. Untuk soalan ni dua kaedah cert pun boleh, ni pun boleh. Tapi kat sini ditulis apa? Hasil tambah ketidakhinggaan. So kita guna kaedah ni lah. Kaedah cert pun boleh, kaedah janjang pun boleh. Okey. Okey, habis Cikgu nak cari segi soalan. Okey, cikgu cari latihan diri 5.9. Okey, latihan diri 5.9. Kita buat satu lagi. Latihan diri 5.9 soalan nombor 1. Okey. Okey, boleh? Tengok soalan latihan diri 5.9. Okey, 5.9 soalan nombor 1. Okey, macam biasa tulis je.
Okey, soalan nombor 1. Ingat, bila dapat soalan buat dalam bentuk ya Allah, mana? Oh, dia terasing. Oh, duduk sini. Oh, alamak, dia ada 2 lah pula. Biasa sekejap dia baca 2. Okey. Patutnya sini tengok. Ini payahnya teknologi. Bukan kena belajar. Cikgu ni kan mahir sangat ni. Okey. Latih diri. Latih diri 5.9. Soalan nombor 1. Kalau kita tengok soalan nombor 1 ni, kita kena senar dulu T1, T2, T3. So, tadawar So, dia kalau untuk soalan ni, kan bawa tabel sini. Janjian geometri. Janjian geometri, kita guna janjian geometri lah. Cari bahagian terpanjang jika 10x ialah sebutan kedua. So, tengok soalan A, dia kata jika 10x adalah sebutan kedua. Kalau sini T2, sini adalah T3. Sini adalah T4. Ni jika maknanya syarat. Okey. T4. Dan seterusnya. Okey. Yang kedua, jika dawat itu dipotong. Kita buat sesuai sebab dia ada jika ni maknanya syarat. Tengok syarat yang pertama untuk soalan A. Syarat yang pertama dia kata jika. Jika apa? Jika 10x adalah sebutan kedua, maka T2 sama dengan 10x. Kalau 10x T2, T3 dia seterusnya iaitu 4x tambah dengan 20. Begitu juga dengan T4. Sama dengan apa? 3x tolak dengan 10. Dia dah khabar dah kita janjian geometri. So macam biasalah. Janjian geometri T2 per T1 sama dengan T3 per dengan T2. Boleh katakan kat sini kita buat R1 sama dengan R2. So T2, T1 tak ada sini tengok. Kenapa tiba-tiba ada T1? Kita kena ambil T3, T2, T4 dengan T3. Gitu. T1 ada so T3 kat sini adalah 4x tambah 20. Cikgu kurungkah, senang. Sebab dia mari 2 benda dalam unsur kat sini. T2 10x. Sini adalah T4 adalah 3x tolak dengan 10. T3 macam biasa. 4x tambah 20. Lepas tu apa? Darab silang Bila darab silang, hati-hati bila darab silang kat sini. Hati-hati bila darab silang kat sini. Bila awak darab silang, kalau cikgu kalau sini guna PMP senang. Sebab dia benda yang sama. P 16x kuasa 2. M 8, 2 kali 4, 8. 8 kali 2, 160. Power 20 kuasa 2, 40. 400. Sama dengan 30x. Tinggal sini x. 30x kuasa 2 tolak dengan 100x. So yang ni pindah ke sebelah ni. 30 tolak dengan 16. So jadi kat sini 14x kuasa 2. 100 dengan 160 pindah ke sebelah kiri. So akan dapat negatif 260x. Kat sini dapat 400x. 400.
Okey, bila dalam keadaan macam ni, ingat kecil dulu. Okey, kecil dulu. Kecil dengan sipir. Sipir apa? Sipir 2. Okey, sipir 2. Okey, so permudahlah kat sini. Pemudah apa? Faktor kat sini. So nilai X awak akan dapat apa? 20. Satu lagi nilai X adalah negatif 10 per dengan 7. Okey, so cross je lah. Okey, dapat 2. Okey. So, apa tujuan kat sini? Apa tujuan kat sini? Sebenarnya nak cari X yang mana? 5, betul tak? Okey. Betul tak? So, nak pakai X yang mana? X negatif boleh ke? Kenapa X negatif tak boleh? Sebab sepanjang dawa. Katakan X, cikgu ambil negatif. Katakan negatif 10 per 7 tadi. So, dapat apa? Dapat negatif 100 per 7. Dawa boleh ke negatif? So, dawa tidak boleh negatif. So, negatif kat sini tidak logik lah maknanya. Tidak logik lah kat sini. So, dawa negatif kita abaikan. So, kita hanya terima apa? Kita hanya terima X sama dengan 2. Sebab dia dawa. Okey? Sebab cikgu masuk dah dapat 100 per 7 dia. Negatif 100 per 7. Tak munasabah lah maknanya. Okey, tak munasabah. Okey? So, kat sini kalau kita tengok. Okey, bila T2 adalah 10X dia. Okey, kalau awak tengok tadi 10X T2. Okey, T2 adalah 10X bermaksud 10 darab dengan 20. Dapat apa? 200. T2. Kalau T3, berapa T3 ni? 4X tambah dengan 20. Okey, T3 ni Okey. So, 4 kali dengan 20 tambah dengan 20. Okey. So, dapat apa sini? Dapat 100. Okey. T4. T4 berapa? T4 kat sini. Iaitu, berapa T4 dia bagi? 3X tolak dengan 10. Okey, kita nampak. Ni. Okey, so masuklah kat sini iaitu 3 darab 20 tolak dengan 10. Okey, so 60 tolak dengan 10 dapat apa? Dapat 50. Kalau awak tengok jujukan kat sini tak ada T1. So macam mana nak cari T1? T1 T2 bahagi dengan T1 sama dengan T3 bahagi dengan T2. Betul tak? Okey, T2 berapa? 200. 200 T1 sama dengan T3 berapa? 100 bahagi dengan 200. Okey, kalau awak tengok kat sini, cikgu apa? Cikgu cancel kat sini kan. So T1 sama dengan 2 darab dengan 200. So kat sini T1 adalah 400. So soalannya apa? Soalan ni bagus sebenarnya sebab soalannya adalah cari bahagian terpanjang. Maknanya T1 yang terpanjang. Sebab T2 adalah 10X. Okey, so bahagian yang terpanjang ni adalah terpanjang. T1 yang terpanjang. Sebab kita tengok T1 daripada 400 dia menyusut menjadi apa? 200, menyusut menjadi 100, menyusut sebanyak 50. Okey? Boleh? Okey, yang seterusnya.
Jika dakwah itu dipotong kepada bilangan bahagian yang tak terhingga. Ni specialnya matematik tambahan. Dia ada S infinity. Dia ada S infinity. Okey, dia ada S infinity. Cari panjang maksimum dakwah. Okey, dia ada S infinity. Okey, untuk soalan yang kedua, kalau awak tengok untuk soalan yang kedua, okey, kita dah ada T1 iaitu A 400. Kita ada R pun. Okey, R boleh tengok ni. Okey. Ni, belah kanan ni. T3 bagi T2, 1/2 kan. R adalah 1/2. Okey, R adalah 1/2. Okey, so soalan nak S infinity. Bila nak guna S infinity? Bila ada perkataan tak terhingga. Okey, iaitu A bahagi 1 tolak R. Okey, A adalah, ni A lah, T1A. Iaitu 400 bahagi dengan 1 tolak 1/2. Okey, lepas tu awak selesaikanlah. Awak selesai kat sini, awak akan dapat 800 cm. Tapi hati-hati, soalan nak apa? Nak dalam meter. Dah jadi soalan matematik dah. So, dalam meter bersamaan dengan 8 meter. Hati-hati soalan. Soalan nak dalam meter. Okey? So, sampai di sini sajalah untuk janjian. Cikgu harap awak buat dalam buku apa? Dalam buku Nilam. Dan seterusnya bila kita jumpa hari Khamis ke ataupun hari Rabu, kita akan pergi tajuk yang ke-6. Tajuk yang ke-6 adalah tajuk apa? Hukum linear. Adalah hukum linear. Sebab kita lambat je, cikgu nak cepat sikit. Bab bulan 7 dah ni. Sepatutnya bulan 7 dah masuk bab 9 dah . Itu sajalah daripada cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sebanyak, cikgu.